UMNO pemanggil isu itu. Orang Melayu Pulau Pinang miskin. Kalau miskin, siapa memerintah Pulau Pinang selama ini? Siapa? Bila keadaan orang Melayu terancam tu, ahli Parlimen Pasemah tu pergi buat demonstrasi di Pulau Pinang. Sampai macam tu. Dia main isu perkauman ini. Di Selangor pun macam tu juga. Sehinggalah satu ketika, hadirin sekalian, perkara yang begitu sensitif dimainkan. Ahli Parlimen Kota Siputih Teresa Kok, DAP dan Adun Pucung ni, dia dituduh melarang orang Islam melaungkan seruan azan. Saya pemarah. Saya kata melampau DAP ni. Menang banyak ni dah, baru dah kamu nak larang orang Islam azan. Saya terus telefon Teresa Kok. Saya kata, Teresa, betulkah kamu larang orang Islam azan? Dia kata, tak betul bang. Saya sumpah bang, tak betul. Dia panggil aku abang lah, aku tua. Dia anak darah. Tapi kami ni dah kawan baik lama. Dia macam nak menangis-nangis. Tak betul bang. Ini fitnah UMNO. Mari kita pergi jumpa jawatan kawasan masjid yang kononnya buat aduan. Mereka tak buat aduan pun. Ini rekaan utusan. Tapi benda tu gegak gempita di seluruh Malaysia. Ni cara UMNO main. Kemudian wartawan Cina, Pulau Pinang nak darah muda lagi. Dia kata membuat tulisan melagakan Melayu Cina. Raja Petra dikatakan buat tulisan boleh merosakkan sistem pentadbiran Malaysia. Riuh di main TV akhbar. Kerajaan pun ambil tindakan tangkap 3 orang ni di bawah ISA. Raja Petra ditangkap, Teresa ditangkap, wartawan Cina tu ditangkap. Tapi kali ini dalam parlimen kita ramai, 80 orang lebih. Saifuddin dan sebagainya main peranan lah. Kenapa guna ISA, kenapa mereka ni kalau salah bawa ke mahkamah, hantam macam-macam. Dalam keadaan begitu, seorang menteri UMNO, menteri, dia juga tak setuju mereka ini ditahan di bawah ISA. Dia kata mereka bukan angkat senjata. Kalau mereka tulis, lawan dengan tulisan. Kalau mereka bersyarah, lawan dengan syarahan. Bukan guna ISA. Mereka bukan angkat senjata. Mereka bukan militan. Menteri itu kemudiannya umum letak jawatan daripada menteri kabinet, tak setuju dengan ISA. Siapakah menteri itu, hadirin sekalian? Itulah dia, Datuk Zahid Ibrahim. Bagi saya, orang yang macam ni saya cukup hormat. Dia tak setuju satu perkara, dia sanggup letak jawatan. Ini orang ada prinsip. Kalau saya tempat Zahid Ibrahim, belum tentu saya letak. Ya, kita cakap ikhlas lah dari sekalian. Mungkin saya kritik, tapi nak letak jawatan menteri bukan senang. Di Malaysia penduduk 28 juta, menteri 28 orang. Menteri ini ada keistimewaan kedudukan. Nak tinggal keistimewaan itu, tambah beralih kiri, beralih kanan, tengok puteri cukup banyak. Merah atas kepala, merah semua. Tempat lain pun gamak kan nak tinggal keindahan itu. Kalau aku lah, bukan kata nak letak jawatan menteri, nak jadi ketua UMNO bahagian, jumpa 15 bomo. Betul ke tak? Tak ada bomo di Kelantan, pergi cari belah Thailand tu, belah petani. Bawa bomo tu datang ke sini. Tak cukup Mona Fandi, import bomo Indonesia. Baru nak jadi ketua UMNO bahagian. Bukan kata ketua UMNO bahagian, nak jadi isteri menteri. Jumpa bomo 50 orang. Sampai orang gelar dia perempuan berpuaka. Siapakah perempuan itu? Hadirin sekalian, ini kedudukan. Sebab itu bila orang sanggup letak jawatan, dia tak setuju satu prinsip, orang ini hebat. Di sebelah Amerika, di sebelah Eropah ada orang macam ni.
di sebelah negara dunia ketiga orang panggil belah-belah kita ni tak ada, dan dia dapat jawatan dia bodek, dia kipah, dia bodek, dia kipah. Hadirin sekalian, dia main isu perkauman ni, tapi kita lihat ISA sudah tidak popular bila seorang menteri sanggup letak jawatan. Mereka main terus isu perkauman ini supaya hadirin sekalian, kalau PAS dianggap alat DAP, orang Melayu mau tidak mau kembali kepada UMNO. Ini yang mereka harap. Dan peringkat awal ini sikit sebanyak UMNO memang mendapat hasil daripada serangan fitnah ini. Cuba bayangkan hadirin sekalian sejenak. Katalah Johor diperintah oleh DAP, ketua menterinya, menteri besarnya. Menteri besarnya sekarang ketua DAP sana nama Dr. Bu Cheng apa pun tak tahu. Dr. Bu. Katalah bila dia jadi menteri besar Johor, daripada DAP ini mengumumkan cuti hari Jumaat ditukar kepada hari Ahad. Macam mana bayangkan kemarahan orang Melayu? Orang Melayu marah atau tidak? Baik tak baik boleh berlaku tumpah darah. Ibrahim Ali itu berguling daripada Kota Baru sampai Kuala Lumpur. Tak sempat naik bah. Kalau DAP yang tukar cuti Jumaat kepada Ahad. Tapi bila yang menukar cuti Jumaat kepada Ahad ialah Mahyudin Yassin. Orang Melayu marah atau tidak? Marah atau tidak? Tak. Contoh mudah lagi. Sekarang Belgium, Perancis melarang wanita Islam pakai burqa dan purdah. Burqa ni tutup semua kecuali biji mata. Purdah tutup semua. Pakai tudung biasa okey. Burqa dan purdah dilarang di dua negeri ini. Orang Islam marah dah sekarang? Marah ke tak? Marah. Tapi Turki, kerajaan sekular Turki yang sekarang sedang dilawan oleh puak Islam tak selesai lagi, pakai tudung diharamkan, terutama kepada pegawai-pegawai kerajaan wanita pelajar universiti. Pakai tudung masuk ke kampus universiti boleh dipecat 24 jam daripada universiti. Siapa yang larang? Pemimpin orang Islam Turki. Orang marah tak? Marah tapi kurang. Kenapa? Yang larang tu orang Islam. Kita bagi contoh lagi. Ketika baru merdeka waktu itu di dunia Islam ini, adalah orang Islam supaya utamakan ekonomi. Habib Bourguiba, Presiden Tunisia, dia mencadangkan supaya orang Islam tak perlu puasa, tangguh puasa. Karena tumpu untuk bekerja memajukan ekonomi. Bila dia yang berkata orang Islam marah, tapi tidaklah sampai mengamuk. Kerana orang Islam menghina Islam, orang menganggap tak apa. Ini yang berlaku hadirin sekalian. Katalah satu hari, kita katalah ni andaian saja, ataupun masa lepas atau akan datang. Hadirin sekalian, Lim Kee Siang jadi Perdana Menteri. Lim Kee Siang hentikan bantuan ke sekolah agama rakyat. Mengamuk dakwah Islam? Mengamuk ke tidak? Tapi bila Mahathir Muhammad yang memberhentikan bantuan kepada sekolah agama, orang Melayu marah ke tak? Tak. Kenapa? Ini yang saya nak buka minda sikit nanti supaya tuan-tuan fikir. Yang memusnahkan ajaran Islam, budaya Islam sekarang ini orang Islam, bukan orang kafir. Betul? Orang Islam. Contoh kita lihat yang mudah lagi. Ada berita utusan keluar dan semua surat khabar utama mengatakan Lim Guan Eng nak menangguhkan ataupun mentiadakan perakan Maulud Nabi.
Maulud Nabi tak ada parakan di Pulau Pinang.